Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang tanya saya macam mana saya rakam video-video dalam Pandai Sidos. Okey, jadi video dalam Pandai Sidos kebanyakannya saya rakam menggunakan OBS Studio. Jadi kelebihan OBS Studio ni, yang pertama dia adalah percuma, dan yang kedua kita boleh letak multiple screen ataupun multiple view. Jadi kalau tuan-puan perasan dekat video Pandai Sidos dia ada paparan penuh yang saya tunjukkan tutorial menggunakan CDOS ataupun apa-apa software yang lain. Kemudian penjuru bawah, kadang-kadang penjuru atas ada muka saya. Jadi itu saya setting gunakan OBS Studio. Tapi saya taklah pandai sangat menggunakan OBS Studio. Jadi tutorial ini adalah asas saja untuk menggunakan OBS Studio, dan mungkin kita boleh namakan video ni OBS Studio untuk pemula. Untuk pemula macam saya. Okey. Jadi macam mana saya setting OBS Studio saya? Jom kita tengok. Baik, pertama sekali kita buka internet browser kita dan kita type obsproject.com. Okey, atas ni ada obsproject.com. Kita type, dia akan keluar website OBS lah. Okey, jadi OBS ni adalah Open Broadcaster Software. Jadi kita boleh download sama ada kita pakai Windows ataupun kita pakai Mac ataupun kita pakai Linux. Okey, dah download, dah install, kita buka. Ini paparan asal dia. Jadi saya buka paparan dia. Okey, mula-mula sekali tuan-puan pergi pada setting. Setting ni supaya hasil yang kita buat mudah diedit dan juga sesuai untuk paparan di YouTube lah terutamanya. Okey, kita klik setting. Okey, general biarkan default. Ini setting saya. Ini setting saya. Mungkin setting orang lain berbeza. Ini setting untuk orang yang baru nak mula macam saya lah. Kemudian general saya biarkan default. Kemudian stream. Stream ni kalau untuk kita buat live streaming ni pun biar dulu. Okey, output. Output pada bahagian recording format ni pilih MP4. Dia by default bukan MP4. Okay, by default dia bukan MP4. Jadi kita pilih MP4 supaya senang untuk kita edit. Sebab MP4 ni dia sesuai diedit pada mana-mana software editing. Okay, kemudian recording path ni, okay, kita make sure kita nak save video kita tu di mana. Okay, kalau by default dia akan letak pada video lah dalam kita punya folder. Ataupun tuan-puan boleh browse, boleh carilah kat mana tuan-puan nak save video tuan-puan. Okey, supaya kita tak tercari-cari. Nanti bila kita dah record tak jumpa nak cari mana kita punya recording kan. Okey, kemudian audio. Okey, audio biarkan default. Okey, cuma kadang-kadang kita punya mikrofon terutamanya dia tak keluar suara. Kalau tak keluar suara, kita kena pilih lah kita punya mikrofon. Kadang-kadang default pun okey juga. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai mikrofon daripada luar, kita cocok pada komputer kita, kadang-kadang suara dia tahu tak berapa jelas, tak keluar. Okey, jadi kita kena pilih lah mikrofon yang kita pakai. Tapi kalau tak ada masalah, biarkan default je. Okey, kemudian video. Okey, video base canvas ni saya biasa pilih 1280720. Dia ada yang 1920. Ataupun kalau tuan-puan pakai komputer yang lebih power, dia ada nilai lagi tinggi lah. Tapi saya suka pakai 1280 kali 720 ni sebab saiz dia kecil sikit dan dia masih lagi pada kualiti HD. Okay. Sama juga output pun saya set 1280720. Okay, yang lain ni saya tak tahu benda ni, biarkan default je lah. Okay, hotkey kalau tuan-puan nak buat hotkey boleh juga. Hotkey ni macam shortcut key lah. Macam kalau dalam window kita, kalau nak copy Ctrl C, nak paste Ctrl V, macam itu lah, kita boleh buat sendiri lah control key kita. Advanced biarkan default, saya biarkan default saja. Okay, dah siap setting semua tu, kita boleh klik apply. Macam saya tak ada apa nak buat kan, jadi tak boleh nak klik apply lah. Jadi kalau tuan-puan dah siap setting, klik apply dan klik OK. Okay, dia kat sini ada scene. Kemudian kita nak paparkan kita punya scene tu pada bahagian ni. Pada bahagian dalam ni, paparan dia. Jadi scene ni dia kena ada source dia lah, ada sumber masuk dia lah. Jadi macam mana sumber masuk dia, kita klik kat sini. Tambah ni. Okey, untuk paparan skrin, tuan-puan boleh pilih display capture. Ni tuan-puan boleh rename lah, boleh bagi nama lah. Saya bagi nama screen komputer. Okey. Okey, jadi ini screen komputer kita. Jadi kalau nampak macam gini tu, jangan bimbang lah. Okey je sebenarnya ni. Dia macam mirror dalam mirror. Dia macam kalau kita pergi dekat kedai gunting rambut tu, cermin di depan dan cermin di belakang. Jadi kita akan nampak image macam gini lah. Jadi jangan risau, maknanya okey lah kalau keluar macam ni, maknanya okey, betul. Okey, kemudian kita resize sikit. Macam saya punya screen komputer ni besar.
Dia bukan 1280 kali 720 macam kita set tadi. Dia besar sikit, jadi kita resize ikut size dia lah. Ok, selesai screen komputer kita dah masukkan. Kemudian kita masukkan webcam. Webcam untuk saya letak pada penjuru bawah ni ataupun penjuru atas ni. Kita klik add, kita pilih video capture device. Ok, saya namakan ni sebagai webcam. Ok, jadi kita pilih webcam kita. By default dia akan ada lah kat sini. Ok, kita klik, keluar dah muka saya. Ok, jadi tak apa, kita klik ok dulu. Nanti kita setting kendian. Yang lain semua saya biarkan default sebab saya tak tahu nak setting dia kan. Kemudian kita boleh resize lah gambar kita ni. Kita boleh resize. Ok, kita letak penjuru sini. Contohnya sini. Ok, kalau nampak cahaya ni sebab backlight ni. Saya menghadap cahaya matahari. Ok, jadi kita dah siap setting semua ni. Kita boleh cuba merakam lah. Bila nak rakam, kita just klik start recording. Tapi sebelum merakam, pastikan kita punya mikrofon ni berfungsi. Macam ni nampak gerak-gerak ni, maksudnya mikrofon berfungsi lah. Alhamdulillah lah. Kadang-kadang dia tak berfungsi, dia tak naik. Tu kena troubleshoot pada bahagian window punya mikrofon lah. Ok, tapi biasanya kalau kita terus pasang je, tak ada masalah, ok je. Kemudian dah siap semua, kita boleh klik start record. Ok, jadi ni sekarang tengah record ni. Ok, jadi kita close sikit. Ok, ini website Pandai Sidos. Jangan lupa subscribe. Sekarang ni baru ada 296. Sedih je tengok. Jadi tambahkanlah sikit. Ok, dah siap. Kita dah siap record. Kita pergi balik OBS ni. Kita pun klik stop recording. Ok, jadi kat mana kita nak tengok kita punya recording kita? Kita tengok pada, macam tadi kita tengok pada video kan. Pada bahagian video. Ok, ada ni. Ni saya banyak lah ni. Saya record sebelum-sebelum ni banyak lah kat sini. Yang jadi, yang tak jadi semua saya umpan je kat sini. Jadi ini yang kita record tadi. Ok. Ini yang kita yang kita record tadi. Saya buka video Pandai Sidos tadi kan. Channel Pandai Sidos. Jadi mudah saja sebenarnya merakam menggunakan OBS Studio yang asas. Begitulah mudahnya menggunakan OBS Studio untuk orang yang baru bermula macam kita, macam saya. Jadi boleh cubalah sebab taklah susah sangat untuk menggunakan OBS Studio. Jadi itu saja daripada saya, Nizam Sani, dan anda sedang menonton channel Pandai Sidos. Kita jumpa lagi pada siri video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.